إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، InsyaAllah kita sambung pengajian tafsir kita, dan insyaAllah kita sama-sama akan memahami surah As-Sajdah daripada tafsir Al-Imam An-Nasafi. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan benda ni semua sebagai mizanul hasanat dan sebagai satu amalan yang kita buat secara berterusan, sehinggalah kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam keadaan kita memahami Al-Quran. Dan kita berhenti hari itu pada ayat yang ke-7. InsyaAllah hari ini kita masuk pada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah daripada menceritakan bahawasanya Dia itulah Tuhan yang mengetahui sekalian yang gaib dan perkara yang nyata, lagi pula Dia itulah yang maha agung, lagi pula yang maha mengasihani, dan seterusnya Dia mencerita bahawa Dia itulah yang apabila menciptakan sesuatu perkara, ahsana kulla syai'in, Allah Ta'ala memperelokkan tiap-tiap sesuatu. Lalu Allah Ta'ala nak mengangkat dan nak menunjuk kepada darjat insan yang tinggi, dikhususkan dan diceritakan di dalam ayat Al-Quran, di dalam surah Sajadah ni, penciptaan manusia. Dan para ulama sebut kenapa dikhususkan cerita berkaitan dengan penciptaan manusia, kerana mulianya dia. Diceritakan di dalam Al-Quran lagu mana manusia itu tercipta, dan supaya manusia itu tahu siapakah yang mencipta dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan daripada apakah sebenar dia itu dicipta. Boleh? Dan kita akan tengok ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita daripada apakah kita itu dicipta. Qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala thumma ja'ala naslahu. Boleh? Kemudian menjadilah ia Allah. Boleh? Sebelum daripada ja'ala naslahu ni, wa bada'a khalqal insani ay khalqa adama. Khalqal insani ay khalqa adama min tin, daripada tanah. Bapa musannif Al-Imam An-Nasafi mentafsirkan dengan Adam, kerana bila kita membahas mencerita berkaitan dengan bad'ul khalqi, maka kita bahas dulu makhluk yang mula-mula dicipta. Boleh? Siapa yang dicipta daripada tanah mula-mula ni? Yang dicipta daripada tanah mula-mula ini adalah apa? Adalah Sayyiduna Adam alaihi salatu wassalam. Boleh? Habis itu. Qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala thumma ja'ala naslahu. Selepas daripada ciptakan Sayyidina Adam daripada tanah, summa ja'ala naslahu, kemudian menjadilah ia Allah Ta'ala akan naslahu, akan zurriyatahu, akan zuriat-zuriatnya, zuriat Adam. Boleh? Jadi kalau dhamin nisbah ayat Quran itu balik kepada insan. Insan tu tadi murad dia Adam, jadi zurriyata Adam. Zurriyatahu ay abna'ahu lah. Zurriyatahu ay abna'ahu. Boleh? Secara detailnya, kalau masalah penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu sudah ada dari suratul Baqarah.
Itu sudah ada dari suratul Baqarah. Tu. Adapun sini nak ceritanya secara ringkas sahaja. Boleh? Ceritanya secara ringkas. Min sulalatin. Min tu tadi min ibtidaiyah. Jadi bermula. Betul? Bermula min sulalatin, saripatinya tu. Min sulalatin, daripada patinya tu tadi. Sulalah tu ke apa? Yang kainatin min nutfah. Boleh? Nampak tak tu? Saripati dia tu, ada saripati, sulalah mana asal dia. Asal dia tu kainatin min nutfah. Tanah takdir tu min nutfah tu kan? Tanah takdir tu kainatin, yang sulalah tu tadi kainatin min nutfah. Yang adalah dia sulalah mana asal dia tu tadi tu daripada nutfah. Daripada satu titik. Boleh? Titik min ma'in, daripada air. Yang kainatin nutfah tu tadi daripada air. Air gapo murak sini? Air maniyin. Iaitu mani. Nampak dah? Wa dan bermula ia qauluhu mimma'in ni. Sulalah tu gapo? Sulalah tu gapo? Mimma'in. Ini daripada mani. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita ni. Ja'ala naslahu min maniyin. Allah Ta'ala menciptakan segala keturunan Sayyidina Adam tu tadi daripada maninya. Nampak dah? Tu. Wa huwa badalun min sulalah. Dan dia tu tadi adalah sulalah, badal kepada sulalah. Mana kata mubdal minhu siapa? Sulalah lah. Mana badalnya? Min ma'in. Mubdal minhunya min sulalah, badalnya adalah min ma'in. Jadi Allah Ta'ala nak kata bahawasanya telah Allah Ta'ala jadikan, boleh, daripada keturunannya itu, segala keturunannya itu daripada air yang mahin, air yang dhaifin hakir, air yang dhaif lagi pula hina. Boleh? Air mani ni air yang hina. Boleh tak? Tu. Mana kata sedarlah kita, terbitnya kita tu tadi hanyalah daripada air yang hina. Boleh? Tu tadi. Tu menunjuk kepada kita tu makhluk dah. Situ pun menunjuk kepada kita tu makhluk dah. Tak pandai dah kata kita nak emang kat situ. Dah. Allah Ta'ala jaga kita ni dengan berkat baca ayat ni. Kalau kita rasa ada mangut ni, boleh hamba ayat ni. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Boleh? Summa sawwahu. Kemudian menyempurnalah ia Allah. Apa makna sawwahu? Ay qawwamahu. Allah Ta'ala menyempurnakan dia, ia Allah. Hu akan dia, akan apa? Akan naslahu tadi tu dah. Akan naslahu tadi tu. Mensempurna tu dengan gana, tulis sikit situ. Qawwamahu ay bi taswiri a'dha'ihi ala ma yanbaghi. Imam Baydawi kata, intaha Baydawi. Imam Baydawi kata qawwamahu sawwahu tadi bi taswiri a'dha'ihi, dengan membentukkan segala tubuh-tubuh dia, anggota tubuh dia. Boleh? Membentukkan akan segala anggota tubuh dia tu tadi ala ma yang bagi, di atas apa yang sepatut. Boleh? Di atas apa yang sepatut. Tu kalau manusia dia ada wajah sepatut dia, tak? Dia ada tangan kanan kiri, dia ada kaki bawah. Kalau makhluk tu tadi ke apa? Selain pada manusia, dia ada ma yang bagi dia pula. Boleh tu? Patut kecacatan yang berlaku tu, itu yang ma yang bagi dia. Ma yang bagi diri dia dan bagi keluarga dia. Boleh? Bagi keluarga dia. Cuma kita minta lah, sentiasa minta dengan Allah Ta'ala. Kalau ada zuriat, minta zuriat yang sihat-sihat, minta zuriat yang tak ada penyakit. Boleh? Minta dengan Allah Ta'ala. Fi ahsani kaqawlihi fi ahsani taqwim. Boleh? Summa sawwahu ay qawwamahu kaqawlihi fi ahsani taqwim. Tu muraknya sama lah. Sawwahu tu tadi dengan makna takwim. Taswiyah makna takwim. Makna apa? Menyempurnakan. Jelas tak? Tu.
Wa nafakha ay adkhala, dan memasuklah ia Allah fihi, pada setiap apa? Setiap nasal tu tadi pula, ataupun pada insan tu tadi, boleh balik situ, min ruhi, min ruhihi. Itu idafat tu tadi lil ikhtisas. Kita takdir gini, min ruhihi, terjemah gini, daripada roh, boleh, yang tertentulah dengan Allah. Bukan kata roh Allah, salah tu kalau faham gitu tu. Ya. Salah tu kalau faham roh Allah, berat tu kalau faham gitu. Bukan, murad dia adalah roh yang tertentu dengan Allah. Roh yang duduk dalam kekuasaan Allah. Roh yang hanya boleh dicampakkan oleh Allah. Tu murad dia. Faham? Roh kita ni hak je campak pun Allah, hak je waktu bik dia yang mati pun Allah. Faham tak? Tu. Ka'annahu qala, seolah-olah Allah Ta'ala tu berkata gini, wa nafakha fihi minasyai'il ladzi ikhtassa huwa bihi. Nampak? Dan memasuklah Allah Ta'ala padanya, pada manusia tadi tu, daripada suatu yang tertentulah ia Allah. Boleh? Tertentulah huwa ia Allah. Huwa tu balik kepada Allah. Bihi balik kepada syai'. Boleh? Wa bi'ilmihi, dan dengan pengetahuannya Allah. Boleh? Jadi apa murad syai' di sini? Ruh. Boleh? Nafkhur ruh. Nampak tak? Nafkhur ruh. Tiup meniupkan roh. Itu hanya tertentu kepada Allah. Faham tak maksud idafat lil ikhtisas? Musannif kata tu. Tu sebab tu musannif kata tadi al-idafatu lil ikhtisas. Faham tak? Tu mana kata kerja buat meniupkan roh ni Allah Ta'ala saja yang boleh buat. Boleh? Tu kalau kita tak faham ikhtisas, kita tak boleh faham tu makna Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala jualah yang dapat meniupkan roh. Kalau kita tak faham idafat tu lil ikhtisas. Dan boleh jadi kalau orang silap faham lagi, dia bawa kepada dia mengatakan Allah Ta'ala tu ada roh. Dan kita dah maklum dah, hidup Allah Ta'ala itu dengan sifat berhidup tanpa adanya roh dan jasad. Kita maklum dah. Baru saja kita lepas ngaji kitab Takrib. Dalam Takrib Imam Ali sebut bahawasanya ada dan hidup Allah Ta'ala tu tanpa adanya roh. Masalah dengan kita ni kena ada roh. Ya tu? Mana kata kalau tercabut roh daripada diri kita, boleh, dan tidak kembali dah dia, maka itu makna kita mati dah tu. Kita mati. Dan musnah akan kecek pasal masalah mati. Dan kita akan tengok musnah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan apa? Menggunakan majas akli. Nanti boleh. Qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa nafakha ay adkhala fihi min ruhi. Al-idafatu, ini idafat ruh kepada dhamir itu tadi adalah lil ikhtisas. Ka'annahu qala wa nafakha fihi min asy-syai'il ladzi ikhtassa huwa bihi wa bi'ilmihi, dan dengan ilmunya. Boleh? Ilmillah. Wa ja'ala lakum, dan menjadilah ia Allah Ta'ala bagi kalian itu. Bukan setakat Allah Ta'ala cipta dengan keadaan baik dah, Allah Ta'ala cipta dan masukkan ruh. Dah bukan setakat tu. Allah Ta'ala jadikan pula bagi kalian as-sam'a wal absar. Mendahulukan as-sam'a daripada al-absar. Ana pernah sebut benda ni dalam kelas Tazkiratus Sami. Bahawasanya makhluk ni bila dia nak menuju kepada Allah, boleh, dia kena banyak mendengar. Dia sebab permulaan usul ila Allah adalah dengan mendengar. Barulah mendengar tu masuk dalam akal tu dia akan tapih dengan melihat. Sebab tu ru'yatullah ni adalah makam tertinggi, nikmat terbesar di dalam syurga. Allah Ta'ala sebut dengan mata. Maksudnya Allah Ta'ala jadikan dia dengan ru'yah. Ru'yah ni tadi alat secara adat yang Tuhan letak pada dia ialah mata. Tapi seorang hamba bila dia nak menuju kepada Allah, dia kena banyak mendengar. Maksud banyak mendengar ni, ulama tafsir, bila dia nak menuju kepada Allah,
dia banyakkan zikir, yang zikir tu dia boleh dengar. Sebab dengar-dengar itulah dia masuk dalam hati, daripada hati itulah dia akan melihat. Faham tak tu? Dia kena banyakkan mendengar. Maknanya gunakan telinga dulu. Faham tak tu? Barulah dia akan capai apa yang dia boleh capai dengan absar. Di akhirat seksa ada tak kita dengar sam'ullah? Jadi kita mendengar zat Allah Ta'ala. Tak, kita melihat zat Allah Ta'ala. Lepas tu didahulu ke sama sini waja'ala lakumus sam'a, sebagai jalan untuk kita mula. Gunakan telinga kita. Jadikan telinga kita tu sebagai alat kita mendengar zikir kita. Lepas tu zikir paling kurang kalau kita zikir tu tadi dengar dia telinga. Zikir tu dengar dia telinga. Baca Quran tu biar dengar dia telinga kita paling kurang. Tak percaya terapak. Boleh terapak. Beza di antara kita baca Quran senyap ataupun tak bunyi di telinga dengan baca Quran dengar di telinga. Terapak. Buat seminggu berbeza tak tengok kadang. Boleh? Efek dia besar, masya-Allah. Tu. Nampak dah? Ni ulama cerita ni dah. Ulama cerita as-sam'a wal absara, dan juga segala mata, wal afidata, dan juga segala faedah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah litastami'u, supaya kamu mendengar wahai segala makhluk, dan supaya kamu melihat wahai segala makhluk, dan supaya kamu berfikir wahai segala makhluk. Boleh? Qalilan ma tashkurun. Boleh? Walhal qalilan ma tashkurun, ay tashkuruna qalilan. Boleh? Walhal kamu tu tadi bersyukur tu tadi syukran qalila, akan sebagai syukur yang sangat sikit. Boleh? Akan sebagai syukur yang sangat sikit. Tu Allah Ta'ala sendiri sebut bahawasanya makhluk ni tadi dia akan duduk dalam keadaan yang apa? Syukur dia tu sikit. Syukur dia tu sikit. Maka ulama mentafsirkan syukur sikit ni tadi sama ada dia mesti dan dia duduk dalam Allah Ta'ala nak cerita bahawasanya tak mampunya seorang makhluk tu tadi kalau dia nak cerita dan dia nak ayat dia telah bersyukur ke segala nikmat. Dia tak mampu. Ni ayat qalilan ma tashkurun. Nampak? Ataupun setengah ulama kata lagi qalilan ma tashkurun menunjukkan satu puak yang apa? Yang tidak mengamati nikmat yang dikurniakan tadi tu dengan baik. Maka bermakna di sana ada satu lagi puak yang dia tu tadi bukan qalilan ma tashkurun, bahkan dia katsirun ma tashkurun. Boleh? Atau ada dua tafsir ulama sini. Jelas? Nampak? Lagu mana kita nak himpun kedua tafsir itu tadi dengan kita kata moga-moga kita tu tadi duduk di dalam golongan yang banyak bersyukur, dan banyaknya bersyukur kita tu tadi ketahuilah kita tak pernah mampu nak meratai segala nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itu maksud qalilan ma tashkurun. Hak pentingnya apa adalah kita bersyukur kepada Allah. Syukur ni antara salah satu sifat hati. Salah satu sifat hati. Kena bacalah syukur tu. Kerana syukur. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Habis dah situ. Habis dah tadi yang ke-9. Kisah berkaitan dengan Allah Ta'ala nak cerita berkaitan dengan kejadian-kejadian manusia. Balik kepada masalah asal kita. Boleh? Pada ayat apa itu? Pada ayat tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah bal huwa al-haqqu min rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Jangan lupa bahawa ni kita cerita dah bahawasanya ayat ini sedang nak menceritakan bahawasanya golongan kafir sedang mengingkari kebangkitan. Betul? Ayat surah Sajadah ni tengah cerita orang kafir sedang mengingkari hari kebangkitan, al-ba'ts. Al-ba'ts. Jadi lafaz waqalu tu tadi nak masuk dan nak sambung balik kisah kebatilan yang mereka buat.
pada percayanya mereka terhadap hari kebangkitan. Atau kena faham baca surah Sejadah ni, nak baca semua kan, dia tak malam sekali dengan ilmu. Jadi kena faham. Faham tak? Jadi waqalu, tulis sikit tak apa sebagai jaga lah. Takut kata tak berasa sebab ada jauh tu dah. Takut tak berasa kata situ tulis syuru'un fi bayani abatilihim. Syuru'un fi bayani abatilihim. Betul tambah sikitlah sebab situ kita berasa tu ada iltifat. Atau di situ syuru'un fi bayani sekali lagi syuru'un fi bayani abatilihim bi tariqil iltifati. Bi tariqi al-iltifati min al-khitab ila al-ghaibah. Iltifat min al-khitab ila al-ghaibah. Kita dah maklum salah satu daripada uslub ilmu badi' adalah iltifat. Iltifat ni adalah berubah dhamir. Tengok sebelum ni musannif guna dhamir apa? Mutakallim ke mukhatab ke ghaib? Ayat sebelum ni. Ayat 7, ayat 8, ayat 9. Ayat 9, ayat 10. Musannif guna khitab qalilan ma tashkurun. Musannif guna lepas tu musannif tukar. Musannif Allah Subhanahu wa taala tukar. Wa qalu, Allah Taala guna ghaibah. Jadi dalam bahasa Arab bertukar dhamir lagu ni dia ada tujuan. Dan tujuan di sini adalah nak apa? Menerangkan kebatilan mereka. Lagu mana kebatilan orang kafir pada nak menolak ke hari kebangkitan tu? Boleh. Dan Allah Taala akan cerita ni bukan setakat tolak benda ni. Ini bukan setakat tolak al-ba'th. Dia tolak lebih berat lagi. Lalu last sekali dia kata, ya Allah kami telah percaya bahawasanya apa? Sungguhlah akan apa azab orang yang apa tak percaya benda ni. Balikkan kami ya Allah. Balikkan kami ya Allah ke atas muka. Itu Allah Taala akan cerita. Summa sawahu. Boleh. Wa qalu. Boleh. Wa qalu ay al-qailu Ubay bin Khalaf. Maka ulama sebut Ubay bin Khalaf ni lah seburuk-buruk makhluk. Apa seburuk-buruk makhluk? Sebab dia seorang je hak pernah kena bunuh, dia seorang je yang dibunuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni seorang. Boleh? Tu. Dan tak pelik lah tengok. Tengok dia kata gini. Lepas tu kita kena ingat, ada di sana perbuatan buruk kita. Alhamdulillah. Kalau kita buat, dia akan membawa kita dan mengheret kita kepada seburuk-buruk keadaan. Ya. Di sana ada perbuatan yang kalau buat benda tu, dia akan membawa kepada seburuk-buruk keadaan. Macam ni Ubay ni. Bila dia kata gini, wa qalu, yani al-qailu huwa Ubay bin Khalaf. Hak kata ni Ubay bin Khalaf saja je. Mana dia kata, a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Dia seorang je kata. Jadi perbuatan dia ni tadi membawa dia sehingga menjadi sehina-hina makhluk apabila dia dibunuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Nampak? Ada perbuatan yang perbuatan buruk kalau dibuat Allah Taala ampuh tengah jalan. Tapi kena ingat dan kena beringat pada satu perbuatan ni. Tak tahu kita perbuatan apa benda tu atas diri kita tu tadi. Kita tak tahu perbuatan apa. Perbuatan jahat tersebut yang boleh membawa kita kepada keadaan kita paling hina. Tak? Sebab itulah kita kena jaga daripada buat jahat. Sebab kita tak tahu amalan mana, perbuatan mana yang akan mengheret kita jadi yang paling bawah. Harap. Contohnya Ubay bin Khalaf. Nampak? Al-qailu Ubay bin Khalaf. Wa li ridahu. Ubay bin Khalaf nak tulis situlah munkiran lil ba'thi. Munkiran lil ba'thi sebab ana sebut tadi ayat kita dalam surah Sajdah ni Allah Subhanahu wa taala nak cerita berkaitan dengan golongan kafir yang menolak apa? Al-ba'th. Jadi Sayyidina Al-qail Al-qail Ubay bin Khalaf ni munkiran lil ba'thi. Dia kata lagu ni sebab dia nak mengingkarkan kebangkitan. Kita beriman dalam sam'iyat bahawasanya kita akan ada hari kebangkitan, betul tak? Bangkit al-ba'thi ni maknanya bangkit daripada mati. Bila dikit sangka kala yang kedua berlakulah al-ba'thu.
Dia bukan al-hasyru. Al-hasyru tu beripung. Sebelum al-hasyru dia ada al-ba'thu dulu. Ya, al-ba'thu ni lah daripada kubur masing-masing tu bangun. Itu al-ba'thu. Itu mungkiran al-ba'thi. Kalau mungkiran al-ba'thi lepas pada itu lagi. Boleh? Qala, mana tadi? Waliridahum, sini timbullah soalan. Lagu mana guna dhamir qalu tapi muradnya qail. Satu seorang sahaja. Tu musannif kata waliridahum, dan kerana meredailah mereka, ini al-kuffari munkiri al-ba'thi. Boleh? Dan kerana meredailah oleh segala orang kafir yang mengingkari kebangkitan itu tadi. Redha ke apa? Redha li siapa? Kalau kita takdir sini, li Ubay lah. Jadi kerana mereka orang kafir yang mengingkari kebangkitan itu juga, dia redha. Dia redha terhadap Ubay. Gapo Ubay kata ni, dia kata yalah dah. Yalah dah ada yang kata tu. Boleh. Maka oleh kerana keadaan itu, mereka tak kata, yang kata tu Ubay saja. Boleh. Tapi oleh kerana mereka tu redha, usnida ilaihim. Ini usnida al-qawlu ilaihim. Diisnadkan qawlu tu tadi kepada mereka. Waktu dibaca dengan qalu. Aidha, mana maqulul qaul yang dikatakan oleh Ubay, yang dipersetujui apa yang dikata tadi tu oleh kufar yang lain. Aidha dhalalna, adakah apabila, aidha tu hamzah istifham, idza tu tadi zaraf. Zaraf seperti mana kita maklumlah, dia mesti berta'alluq. Jadi kita takdir siap-siap sini. Ai anub'atsu idza dhalalna, gitu. Ai anub'atsu idza dhalalna, adakah kami akan dibangkit? Adakah kami akan dibangkit pula? Idza dhalalna. Dhalalna ni dengan makna apa? Ghibna, maksudnya akan bahasan apa ni? Apabila telah kami apa? Hilang. Boleh dah? Hilang-hilang tu tadi. Fil ardi, pada bumi. Apa maksud hilang pada bumi? Yang ni dia kata ai sirna turaban. Boleh? Sehingga ini kami tu tadi telah menjadi tanah. Wa zahabna, dan menjadilah kami. Zahabna tu menjadilah, jemah balik, yang ada jemah pergi. Dan menjadilah kami mukhtalitina bi turabil ardi, bercampur dengan apa? Tanah bumi. La natamayyazu minhu. La natamayyazu minhu tu macam ghayah lah. Sehingga kami tu tadi tidak boleh terbeza dah daripada bumi tu tadi. Mana kata setelah kami tu tadi hancur lebur dah dalam bumi, anub'asu ya Muhammad, adakah kami tu akan dibangkit balik? Sebab tanda takdir anub'asu tadi. Dan musannif akan cerita apa ni? Musannif akan cerita wan tasaba az-zarfu fi idza dalalna bima yadullu alaihi a'inna. Gapo ma yadullu alaihi a'inna? Nub'asu. Maka kita kena takdir awal lagi. Anub'asu idza dalalna fil ardi ya Muhammad. Wahai Muhammad, adakah kami akan dibangkit balik setelah kami itu tadi menjadi bumi, sehingga kami tak mampu dibezakan? Ada tu? Nampak Qala al-musannifu kama yadillul ma, seperti apa? Yadillul ma fil laban. Jadi bahasa sini dhalla ni makna dia apa? Sara mukhtalitan. Jadi apa maksud yadillul ma fil laban? Ay saral ma'u mukhtalitan bil laban. Boleh? Saral ma'u mukhtalitan bil laban. Menjadilah air itu bercampur-campur dengan susu. Boleh? Itu tafsir yang pertama yang disebut oleh Al-Imam An-Nasafi. Al-Imam An-Nasafi mendatangkan pula tafsiran yang kedua. Lihat tu? Tafsiran yang kedua. Apa tafsiran yang kedua? Tafsir yang pertama tadi dulu, yakni kami itu tadi setelah daripada kami menjadi tanah, bercampur dengan tanah, sehingga kami tak mampu dah dibezakan dengan tanah. Mana hancur lebur dari itu. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ghibna fil ardi bidafni fiha. Kami itu tadi hilang di dalam bumi, mana hilang atas dunia ni tadi, duduk dalam bumi,
bidafni fiha, dengan ditanamkan padanya pada bumi. Itu tafsir yang kedua. Tapi apa? Mentafsir dengan tafsir yang kedua ni adalah tafsir yang lebih khusus daripada yang pertama. Tafsir yang lebih khusus daripada pertama. Lebih umum daripada pertama, sebab dia tidak kait dengan apa? La natamayyaz. Boleh. Mana kata tidak acerupa lah, tak payah kata acerupa dia tu tadi. Semata-mata dia di tanah tu tadi, itulah murad apa? Dalalna fil ardi. Boleh. Dalalna fil ardi. Apa sebut dalalna fil ardi? Dan di sini juga isyarat kepada kebanyakannya rumah-rumah bagi segala yang mati itu tadi adalah di bumi, pada tanah. Boleh. Hakikatnya kubur ni syarat tak pada tanah? Tidak. Kubur itu tidak syarat pada tanah. Kubur adalah sesuatu tempat yang apa? Kita tu tadi tempat yang apa? Kita mati pada dia. Itu adalah kubur. Tu kita mati padanya. Kalau mati dalam laut, masalah tak duduk dalam bumi. Mati dalam laut, lepas tu apa? Mati pula kena makan berikir oleh Zubillah dan sebagainya. Boleh. Maka itu juga adalah apa? Kubur dia. Itu adalah kuburnya. Jelas kan? Jadi tak ada isu lah kata. Tadi tak merangkumi lah ustaz. Tak merangkumi tu. Sebut ni tadi atas jalan kebanyakan. Boleh. Qala al-musannifu wa qara'a Aliun, ini Ali bin Abi Talib. Boleh. Dan juga ini qiraat apa? Qiraat Ibnu Abbas. Cuma qiraat ini adalah qiraatan syadzah. Qiraat yang musannif nak sebut ni adalah qiraatan syadzah. Jadi wa qara'a ay qiraatan syadzah. Kita kena tahu. Boleh. Atau kita kena tahu. Qiraat mutawatirah hanya ada 7. Boleh. Atas pada dia tu ma fawqas sab'ah. Atas pada dia lagi ma fawqal asyarah. Boleh. Jadi qiraat ni qiraat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan qiraat al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu baca dengan dalilna. Bukan baca dengan dalalna. Idza dalilna baca gitu. Bi kasril lam, dengan kasrah ke lam. Boleh. Dan ada setengah kajian menyebutkan bahawasanya qiraat ini sebenarnya tidak dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Tapi Imam Nasafi sebut Sayyidina Ali. Cuma ada di dalam Muharrar Al-Wajiz disebut bahawasanya ini qiraat tidak dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Boleh. Habis itu. Qala yuqalu dhalla yadhillu wa dhalla yadhallu. Boleh. Yuqalu dhalla yadhillu wa dhalla yadhallu. Jadi ada dua lah lugah ni. Kalau kita kacak dalam lugah, ada dua ke apa? Ada dua keadaan kepada dhalla ni. Boleh. Jadi ada dhalla yadhillu, dhalla yadhallu. Dan tak pelik lah. Boleh. Tu. Dan kita dah maklum ni apa? Masalah ini berlaku juga dengan macam-macam cara, antaranya tadakhulil lughah. Tadakhulil lughah ni fi'il madhi tu tadi bab lain, fi'il mudhari tu bab lain. Tu tadakhul dia panggil. Boleh. Jadi dhalla yadhillu. Boleh. Bapa musannif mendahulukan dhalla yadhillu daripada dhalla yadhallu, sedangkan yadhallu yadhallu tu tadi ada apa? Ada dalam Quran. Dhalalna. Boleh. Dijawab kerana lughah dhalla yadillu ni, lughah dhalla yadillu ni tadi adalah apa? Adalah awsa'. Yakni penggunaan dhalla yadillu lebih luas daripada dhalla yadhallu. Boleh. Dhalla yadillu lebih luas daripada dhalla yadhallu. Boleh faham? Patut dalam Quran tu tadi? Tak ada pelik. Boleh. Kerana apa? Mari di dalam lughah yang apa? Lughah yang tak banyak itu tidak menafikan boleh mari. Boleh mari tak kalau lughah tak banyak? Boleh mari je. Faham tak? Habis itu. Wantasaba dzarfu, dan ternasaklah oleh dharah tu tadi, dihukumkan dengan nasab.
Mana zarahnya? Zarah dia tu idza. Idza tu, idza dalalna. Idza tu tadi dihukumkan dengan nasab. Pada ayat idza dalalna tu dinasabkan dengan siapa nasib dia? Bima. Ba tu isyarat kepada an-nasib dia. Boleh? Isyarat kepada nasib dia. Mana nasib dia? Dia kata ma yadullu alaihi, perkara yang menunjuklah ia. Boleh? Tu. Perkara yang menunjuklah ia ke atasnya. Ke atasnya ma. Mana fa'il yadullu? Aidha. Inna tu fa'il kepada yadullu. Perkara yang menunjuklah ayat inna la fi khalqin jadid ke atas perkara tadi. Boleh? Gapo perkara yang ditunjuk tadi tu? Wa huwa nub'atsu. Dan dia tu tadi adalah nub'atsu. Boleh? Tu. Yang ni takdir kalamnya idza dalalna ay nub'atsu idza dalalna. Hak bawah pula inna la fi khalqin jadid ay nub'atsu fi khalqin jadid. Boleh? Jadi inna ataupun adakah kita ni tadi nub'atsu, kita akan dibangkitkan akan sebagai bangkit khalqin jadid, sebagai bangkit ciptaan yang baru. Kerana Muhammad ni, adakah kita akan bangkit dalam keadaan setelah daripada kita tu tak dibinasa dah dalam tanah, ataupun kita akan bangkit sebagai makhluk yang baru? Apa dah? Tu. Taban tanya tu tadi sebab nak ingkar. Boleh? Apa tu dah? Wa huwa nub'atsu. Tu ingkar yang pertama. Cara, jadi ingat, ayat ni Ubay bin Khalaf sebut sebab dia nak ingkar hari kebangkitan. Dia nak ingkarnya bangkit tu tadi. Cuma ingkar dia tu tak berhenti setakat tu. Ingat, kita sekarang ni duduk kecek pasal orang hak buat onar dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Boleh? Dan dia mengingkarkan benda-benda, antara benda yang menjadi usul yang mesti kita iktikad. Boleh? Sebab tu kita jangan bermudah-mudah kalau pasal iktikad, tengok jadikan kali ni. Nampak? Bukan setakat tu, dia bawa pergi berat lagi. Allah Ta'ala kata bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Nampak tak? Bal sini adalah idrab intiqali. Boleh? Bal di sini adalah idrab intiqali. Tulis kita apa? Musannif akan sebut mana? Cuma musannif sebut dengan ibarat. Boleh? Adraba anhu. Kalau orang tak biasa dengan ibarat adraba tu takut pening. Takut pening. Tulis sikit. Idrabun. Tulis pada bal tu. Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Boleh? Tulis itu. Idrabun wa intiqalun min bayani kufrihim bil ba'thi. Idrabun wa intiqalun min bayani kufrihim bil ba'thi ila bayani ma huwa ablagu, ila bayani ma huwa ablagu. Wa huwa kufruhum bil wusuli ila al-aqibati wa ma yalqawnahu fiha min al-ahwal, wa ma yalqawnahu fiha min al-ahwal. Boleh? Di sini musannif Allah Subhanahu wa taala nak idrabkan pula. Boleh? Nak bawa pergi lagi, nak cerita lagi, sambungnya daripada kekufuran yang mereka buat dengan menafikan al-ba'ts. Mereka intiqal lagi, pergi lagi daripada menerangkan kekufuran mereka dengan hari kebangkitan kepada Allah Ta'ala. Nak cerita pula ila bayani ma huwa abla, untuk menerangkan apa yang lebih kuat. Gapo hak lebih kuat? Yakni mereka menafikan akibat. Mereka menafikan akibat, yakni bertemu dengan Allah Ta'ala. Boleh? Mereka menafikan pula bertemu dengan Allah Ta'ala, sehingga mereka menafikan akibat dan mereka menafikan ahwal, keburukan yang mereka akan terima setelah daripada mereka menafikan al-ba'ts. Tak cukup dengan hal tu, nafi pula ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata balhum, bahkan mereka itu biliqa'i rabbihim,
dengan bertemu Tuhan mereka itu kafirun, mereka tak percaya. Jahidun, mereka menolak. Mereka, yani balhum kafiruna biliqa'i rabbihim. Mereka itu menolak dengan bertemu Tuhan-Tuhan mereka. Mereka tak percaya bahawasanya pahani akan ada pembalasan. Mereka tak percaya bahawasanya pahani mereka akan bertemu dengan sesuatu. Mereka tak percaya. Boleh. Bila mereka percaya nuh bila mereka mati. Betul? Musa dia kata, lamma dzakara kufrahum bil ba'si. Boleh. Tatkala menyebutlah Allah Taala kekufuran mereka dengan hari kebangkitan, adraba. Boleh. Jadi musannif mengidrakkan dan berpindah pula anhu darinya, daripada kufruhum bil ba'si tadi tu, boleh, ila ma huwa ablag, kepada benda yang lebih kuat. Apa? Wa huwa annahum kafiruna bi jami'i ma yakunu fil aqibah. Dan dia tu tadi, hak lebih kuat hak mereka menafikan itu tadi adalah mereka itu mengkufurkan, mereka itu tidak percaya, mereka itu menolak dengan semua ma yakunu fil aqibah, semua yang adalah dia tu tadi pada akibat. Boleh. Jadi semua yang menjadi akibat lepas pada ni, daripada kekufuran mereka tu tadi, daripada menafikan al-ba'si mereka, dah lah kufur, menafikan al-ba'si pula, tak percaya pula benda ni. Boleh. La bil ba'si wahdah, bukan dengan al-ba'si wahdah. Nampak tak? Jadi nak kata lagu mana ni? Orang lagu ni Allah Taala ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata, kul yatawaffakul malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kata gitu. Boleh kita berhenti sini, cuma kita tutup dengan ni. Apa? Katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum, boleh, lagi akan mengambil nyawa lah oleh malakul maut. Boleh. Lagi akan mengambil nyawa lah oleh malakil maut. Tengok, musannif guna, Allah Subhanahu wa taala guna isnad majazi. Al-mutawaffi hanyalah Allah Taala. Yang mematikan hanyalah Allah Taala. Mula basah apa dia guna? Mula basah sababiyah. Mula basah sababiyah. Jadi malakul maut, boleh, malakul maut adalah apa? Sebagai sabab yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk mengurus masalah ni. Ada tu? Untuk mengurus apa? Mematikan orang ni. Dan sangat banyak ayat Quran. Dan musannif ada sebut bawah tu. Penghujung sebelum masuk ayat 12, Allah Ta'ala kata, musannif sebut masalah isnad majazi ni pada masalah mematikan ni berlaku pada suratul An'am dan suratul Zumar. Tengok tu, tawaffathu rusuluna. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Boleh? Wahakatha. Dan surah Muhammad ada ayat 27. Surah Muhammad ayat 27 juga berlaku yang sama, yakni berlaku isnad majazi. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan isnad majazi pada masalah kematian menunjuk kepada kalulah utusan aku, boleh, adalah sebegini rupa ketika mengambil nyawa. Cuba bayangkan lagu mana marahnya aku terhadap orang yang tak taat tadi. Boleh. Dan musannif akan cerita ni, insya-Allah malam ni musannif akan cerita lagu mana keadaan malakul maut, malaikat kematian, dia tu lagu mana. Boleh. Sayyidina Ibn Abbas ada tafsir masalah ini, dia kata khutwah wahidah kepada malakul maut adalah daripada timur ke barat. Satu langkah dia. Ibn Abbas tafsir. Dia tafsirkan bahawa satu langkah malakul maut adalah daripada timur ke barat. Boleh. Dan lagu mana cara menarik nyawa tersebut, ada setengah riwayat mengatakan dengan Sayyidina Malakul Maut mengambil sendiri nyawa-nyawa tersebut, ataupun dia adalah dengan wakil-wakil. Maknanya dia ada dua wakil. Boleh disebut dalam tafsir Al-Khazin dan tafsir Al-Karki. Dia kata ada dua wakil Malakul Maut. Ada wakil Malakul Rahmah, ada wakil Malakul Azab. Untuk orang yang baik dia diwakilkan dengan Malakul Rahmah. Untuk orang yang jahat dia diwakilkan dengan malakul azab. Boleh. Itu insya-Allah kita tengok malam ni pula. Pukul 9.30 dah di rumah. Insya-Allah. 9.30. Bila kita buat lagu tu insya-Allah dah ada dah. Insya-Allah dah. Dan malam ni insya-Allah nak suruh kita baca semua. Esok ni lepas tu seterusnya esok. Straight sampai kota insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
وعلمه أتم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك.